Tuan Dipertua, dalam ucapan yang amat berhormat, beliau ada sebut pun mengenai sebut mengenai high speed broadband, dia ada sebut mengenai program high-speed broadband dan pun penetration rate. Saya rasa ini satu perkara yang sangat penting dan daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat dalam ucapan bajet beliau, kita boleh simpulkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional akan membelanjakan 2.4 bilion ringgit dan menggalakkan Telekom Malaysia berbelanja 8.9 bilion ringgit untuk high speed broadband bagi kawasan terpilih di Kuala Lumpur dan Selangor dan diperluaskan nanti ke kawasan terpilih di seluruh negara. Polisi kerajaan yang memberi subsidi atau subsidise berbilion-bilion ringgit kepada projek high speed broadband menyebabkan penembusan internet broadband di kawasan luar bandar diabaikan. Polisi fiskal kerajaan yang tidak habis-habis mengutamakan rakyat berpendapatan tinggi dan ini tidak dilihat dengan jelas menerusi pemotongan cukai untuk mereka dalam kelompok berpendapatan tinggi. Saya di sini mencantumkan agar 2.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk menyediakan internet jalur lebar dengan kelajuan minimum 512 kilobit per second, sepatutnya 1 megabit per second kepada semua rakyat Malaysia secara percuma untuk mengkurangkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar, antara yang berada tidak berada. Seterusnya, meningkatkan penembusan jalur lebar di Malaysia. Telekom Malaysia juga patutlah diwajibkan untuk mengeluarkan dana yang sama dengan kerajaan iaitu 2.4 bilion ringgit untuk tujuan ini. Cadangan ini bukanlah satu idea yang baru dan sebenarnya di Finland baru-baru ini 14 hari bulan Oktober negara Finland telah menggegarkan dunia terutama pemerhati IT dengan pengumumannya dan dengan izin pengumumannya ialah starting next July every person in Finland will have the right to 1 megabit broadband connection, says the Ministry of Transport and Communication. Finland is the world's first country to create laws guaranteeing broadband access. Lebih awal dari itu, Finland sudah pun memutuskan bahawa perkhidmatan jalur lebar 100 megabit per second adalah satu hak rakyat Finland yang termaktub dalam Undang-Undang Menjelang 2015. Undang-Undang Finland menjamin perkhidmatan internet 1 megabit per second adalah langkah awal untuk Finland mencapai 100 megabit per second pada tahun 2015 dan ini akibatkan satu komen daripada CNN yang kata dengan izin Finland is one of the most wired in the world. But the law is designed to bring the web to rural areas where geographic challenges have limited access until now. Dan untuk membantu membuat perbandingan akan maksud kadar penembusan internet atau internet broadband penetration, bolehlah dikatakan bahawa penembusan jalur lebar pada hari ini adalah seperti kayu pengikut atau kadar cerik huruf. Tapi negara-negara yang menerajui ekonomi dunia sekarang sudah berlangkah ke hadapan dari pengukuran penembusan internet jalur lebar kepada mutu internet jalur lebar. Mengikut perbandingan yang sama dengan kadar cerik huruf, mutu jalur lebar boleh dibandingkan sebagai kualiti sistem pendidikan. 13 tahun dahulu, Malaysia telah mewakilkan bahawa multimedia super corridor merupakan satu hadiah kepada dunia. A gift to the world. Ianya menjadi tunjang utama inisiatif strategi negara untuk melonjakkan Malaysia ke era IT dan menjadi kuasa IT dunia. Semenjak itu, Malaysia dan MSC dan Malaysia sudah malap dari skrin radar dunia sebagai tumpuan IT antarabangsa dan penjumanan Malaysia dalam daya saing antarabangsa dunia sejak 1 dekad ini terbukti oleh kajian global yang terbaru yang menggusarkan iaitu skor mutu jalur lebar Oxford Cisco Global. Laporan ini yang mengkaji keadaan semasa mutu jalur lebar global, Malaysia telah jatuh di tangga kedudukan yang sangat corot iaitu tempat ke-53 berbanding 66 negara dari segi mutu dan sasaran jaringan jalur lebar. Kita boleh memahami jika kita masih ketinggalan di belakang Korea, Jepun, Sweden, Denmark dan Amerika. Akan tetapi kita juga kalah kepada negara-negara seperti Turki, Chile, China, Qatar, Brazil, Argentina, Arab Saudi, Cyprus, Costa Rica, Bahrain, Thailand, Tunisia, Mexico, Filipina, UAE yang sepatutnya kita mendahului.
Malaysia langsung tidak mampu untuk disenaraikan dalam kategori teratas kualiti jalur lebah, iaitu 9 negara dalam bersedia untuk masa depan dan 16 negara dalam melebihi keperluan aplikasi hari ini dengan selasa, dan 4 negara kategori menemui keperluan aplikasi hari ini tetapi jauh di kategori terbawah, iaitu di bawah tahap keperluan aplikasi hari ini dan menduduki tangga ke-17 dalam kategori tersebut. Korea Selatan dan Jepun terus menerajui senarai dalam kajian global kali kedua ini sebahagian besar kerana komitmen mereka terhadap kelajuan rangkaian network. Di Korea Selatan contohnya, kerajaan telah menjanjikan kelajuan universal sehingga 1 GB per second menjelang 2012. Di peringkat antarabangsa kualiti jalur lebah sudah teranjat dari ukuran penembusan, iaitu siapa yang ada penerimaan perkhidmatan dan siapa tidak kepada seberapa kelajuan jalur lebah, tetapi Malaysia masih lagi tidak dapat melepasi peringkat awal. Dan 6 bulan yang lalu Yang Berhormat daripada yang Menteri dalam jawapan beliau kepada saya untuk mengenai broadband, international broadband speed, ada memberi jawapan yang menimbulkan soalan-soalan yang lain, tetapi saya harap dalam perkara ini bahawa Yang Berhormat Menteri boleh menyatakan dalam jawapan ini bahawa secara kumulatif dia kata bahawa Malaysia mempunyai 112 gigabit per second kapasiti lebar jalur internet antarabangsa pada Jun 2009 dan penambahan daripada 641 gigabit per second. Dan akhirnya saya mahu kemukakan beberapa soalan sahaja. Mengapa peningkatan kritikan universal pengguna internet Malaysia terhadap pelajuan internet jalur lebar? Adakah Telekom Malaysia telah terlebih jual kapasiti jalur lebar internet antarabangsa ni kepada klien corporate bank-bank kerajaan dan ISP yang lain? Adakah Malaysian Multimedia Commission membuat pengawasan terhadap nisbah kapasiti jalur lebar internet antarabangsa dengan bilangan pengguna? Dan akhirnya berapa kelajuan jalur lebar internet antarabangsa sebenar bagi setiap pengguna di Malaysia sekarang? Dan ini mustahak supaya broadband connection akan menjadikan satu kemudahan yang sangat penting, bukan sahaja untuk corporate tapi untuk pengguna-pengguna untuk menentukan sama ada Malaysia boleh memiliki international competitiveness di dunia. Sekian, terima kasih. Ya.